Jadi memang malam ni panel tonton yang menonton ni amat patutnya sebetul lah, sebab kita ada banyak doktor dalam Angkatan Tentera ni tapi tak semua terlibat dalam pemilihan prajurit muda ataupun pengambilan pegawai sekalipun. Jadi doktor, mungkin untuk soalan pertama ni saya ada beberapa soalan yang saya telah ambil daripada berdasarkan soalan-soalan yang biasa saya terima, dan kita juga akan pilih soalan-soalan yang ditanya oleh penonton lah. Jadi mungkin doktor boleh respon pada soalan ni, mungkin ramai juga yang nak jadi doktor ataupun jururawat dalam Angkatan Tentera Malaysia ni. Okey, untuk jadi seorang doktor ataupun paramedik dalam tentera ni, untuk saya explain bahagian doktor dulu lah, sebab yang ni saya punya expertise. So untuk doktor ataupun pegawai perubatan, sebelum seseorang tu layak untuk jadi doktor tentera, dia kena masuk belajar dekat Universiti Pertahanan Nasional Malaysia ataupun UPNM. Kalau dulu, zaman sebelum Universiti Pertahanan ni wujud, doktor-doktor yang dalam tentera ni kebanyakannya adalah doktor yang kita ambil daripada universiti awam yang Malaysia yang lain lah, mungkin daripada Universiti Malaya, UKM. So daripada sini kita akan ambil doktor-doktor tu dan diserap masuk ke dalam tentera. Itu yang dululah. Tapi kalau dulu lagi lama daripada tu, kita ambil doktor-doktor Pakistan daripada luar negara tu, dia jadi doktor tentera. Tapi untuk sekarang ni nak jadi doktor tentera, satu dia jalan dia, iaitu kena masuk Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, habiskan medical degree tu dalam masa yang sama, berlatih latihan ketenteraan tu. Bayangkanlah daripada tahun asasi start masuk UPNM, lepas tu sepanjang 5 tahun pengajian tu pun belajar kena ragging pun kita layan sekali lah. Lepas tu barulah kita tauliah. Lepas dah tauliah tu barulah habis masalah panggil ataupun kita panggil ni lah ragging ataupun taji ke semua perkataan-perkataan dalam tentera ni yang kita kena layan untuk menjadi seorang pegawai perubatan tentera lah. So memang banyak cabaran dan dugaan tu. Ada orang yang tak suka dengan medik yang, sebab kami adalah antara first batch ataupun intake pertama percubaan. Sebenarnya starting ni percubaan ni kita start tahun 2010, Fakulti Perubatan Kesihatan Pertahanan dekat UPNM tu. So untuk yang paramedik paramedik ni, okey, paramedik ni sekarang yang saya baru ni saya ada discuss dengan salah seorang paramedik ATM juga. Dia adalah jururawat dia bukan jururawat, dia adalah MA ataupun medical assistant dekat hospital Lumut. So dia cerita sebelum dia masuk tentera tu, dia memang bukan aliran perubatan sekalipun. Dia cuma lepasan SPM macam tu, and then dia join tentera. Dia lalui training rekrut 6 bulan. Habis rekrut, dia diserap masuk ke dalam kor kesihatan diraja. So semasa dia diserap masuk tu, dia kena buat beberapa kursus lah. Kursus asas perubatan 2, kursus asas perubatan 1, and then kalau dia nak lanjutkan pelajaran, dia ada diploma jugalah dalam Angkatan Tentera. Kita untuk paramedik ni, dia punya latihan adalah dekat INSAN, Institut Kesihatan Tentera lah, dekat Camp Terendak, Melaka. So ini antara jalan yang boleh dilalui lah untuk jadi paramedik ATM. Tapi kalau dimasuk daripada SPM, dia nak dapat ke KKD tu, itu bergantung pada rezeki masing-masing lah, sebab dia akan lalui training. So dia akan tengok kekosongan pejawatan dekat kor-kor yang tertentu ni, dan biasanya kebanyakan perempuan lah yang akan dapat ke kor-kor bantuan tempur ni. Kalau nak bandingkan lelaki, mungkin dulu masa awal-awal dulu sebelum kita ambil pengambilan, ada yang diploma, sekarang nak masuk rekrut, dulu kita ambil banyak daripada SPM dan kita serap masuk ke KKD. So sekarang sebabkan dah makin ramai yang nak masuk tentera ni, so kalau yang nak join jadi paramedik ATM ni, tak kisahlah daripada peringkat staff nurse, daripada medical assistant ataupun pembantu perubatan, atau juru X-ray, macam-macam lagi lah pejawatan fisioterapi semua ni, dia boleh buat diploma dekat universiti luar, and then dia join rekrut. Kena join rekrut, habis rekrut, dan kemungkinan besar tu dia akan diserap masuk ke kor kesihatan diraja dan untuk serve di dalam ATM lah. Okay. Jadi kalau diorang ni terpilih ni, apa yang diorang nak expect? Pemeriksaan apa yang akan dilaksanakan jika diorang dipanggil untuk sesi pemilihan nanti?
Okay, so sebelum mana-mana calon tu dia jumpa dengan doktor untuk buat pemilihan akhir ataupun pemeriksaan kesihatan ni, dia akan menjalani latihan ketenteraan lah. Biasa sebelum dia masuk ke dalam resep tu akan ada PTI atau panggil jurulatih. Jurulatih ni dia akan make sure kan calon-calon ni berpeluh dululah sebelum dia masuk ke dalam bilik doktor. Lepas dah berpeluh dekat depan resep tu, dia masuk ke dalam dan kita akan check terus. Kita nak check sebab apa kita nak berpeluh ni, bukan saja-saja kita nak bagi dia berpeluh. Kita nak dengar dia punya jantung, kita nak dengar dia punya paru-paru, adakah dia punya capability dia tu untuk serap latihan ketenteraan tu okey ke tak okey. Sebab kalau dia ada masalah jantung, kita boleh dengar masa dia tengah dah habis buat latihan tu, kita terdengar jantung dia tu okey ke tak, ada bunyi yang pelik-pelik ke, yang bukan bunyi duk-duk ke, kita akan detect kan tu. Sama juga dengan paru-paru, kalau dia ada asma dan dia cuba sembunyikan sebab dia kata dia tak ada asma kononnya, padahal dia ada asma. And then masa ni kita boleh dengar juga bunyi paru-paru dia tu, mungkin dia ada bunyi-bunyi yang asma ni lah. And then kita akan check lah daripada kepala sampai ke kaki. Daripada kepala kita tengok ada luka ke, ada kesan-kesan jahitan ataupun ada mungkin jangkitan kuman. Kita akan check setiap aspek tubuh badan ni, daripada rambut, kepala, dia punya dahi, muka, dia punya muka tu mata dia simetri ke, sama ke, ada sengit sebelah ke, hidung tu besar sebelah ke, kita akan tengok juga mulut dia macam mana, telinga mungkin ada masalah dia punya telinga tu pertumbuhan dia tak jadi elok sangat, ada yang jadi masalah kulit. Kita akan check memang sedetail-detailnya daripada kepala sampai ke kaki tu kena telanjang ataupun kena bogel tu lah. So untuk perempuan, calon-calon wanita, biasanya akan ada doktor wanita lah yang akan attach dan akan check. Dan untuk calon-calon lelaki, biasanya doktor lelaki yang akan check. Tapi apa-apa pemeriksaan kesihatan yang kita buat, kita tak akan buat tanpa ada orang panggil chaperone lah dalam bahasa medical ni, ataupun peneman. Bila doktor sebut pasal flat foot ni, saya pun ada memang banyak juga soalan macam yang saya paparkan ni. Boleh tak doktor terangkan tentang tangan tak lurus ini? Sebelum zaman kita masuk tentera pun kita ada dengar orang tanya apa? Sebab kadang-kadang masa sekolah kan ada kadet PKBM pun, dia pemeriksaan untuk join PKBM pun hampir sama dengan nak masuk tentera ni. Jadi kebanyakan kita waktu di sekolah pun kita dah dengar pasal nak masuk askar tangan kena lurus, tapak kaki tak boleh rata ataupun boleh, atau kaki dia kaki dia kengkang macam mana? Tak boleh rapat. Melengkung tu. Tak boleh rapat. Jadi apa kaitan benda ni? Apa kaitan benda ni? Dia semua yang kita check ni semuanya berkaitan dengan latihan ketenteraan tu sendiri. Tangan kalau dia tak lurus, macam mana kita nak pastikan dia punya push up dia tu betul dan tak menyebabkan kecederaan kepada dia. Sebab tu kita nak tengok dia punya lurus tu. Memang kadang kalau kita tengok nampak dia tak lurus tu, kita akan minta calon ni dia punya tangan, dua-dua tangan ni dia akan straight, sentuh dekat dinding, rapat ke dinding. Kita akan tengok lurus ke tak lurus. Dan kita nak tengok juga mungkin dia pernah ada patah sebelum ni, dia cuba nak sembunyikan daripada doktor, tapi kita boleh detect benda tu melalui pemeriksaan kesihatan ni lah. And then tapak kaki rata tu sama juga. Dia kalau tapak kaki rata ni, kemungkinan untuk dia mendapat kecederaan ataupun kesakitan kaki kronik adalah sangat tinggi berbanding dengan calon yang tak ada flat foot ni lah. Sebab tapak kaki kita ni dia adalah satu bahagian yang menanggung beban badan yang tinggi lah berbanding dengan anggota badan lain. So bila tapak kaki ni rata, kalau dia buat latihan kawat, latihan berat yang kena angkat log ke, benda-benda yang berat ni lah, bila dia angkat lasak angkat backpack semua tu kan. Backpack bukan ringan, backpack 10 kilo ke atas berat dia tu. So benda tu memang akan affect dia punya kaki dan menyebabkan sakit. So kalau dia selalu sakit, biasanya dia akan pergi ke resep, jumpa doktor juga nak ambil ubat. And then paling-paling dia akan dapat MC. So benda-benda ni akan menyebabkan latihan dia tu tak dapat nak follow rapat ataupun nak follow sampai habis latihan. Sebab kejap-kejap jumpa doktor nak ambil ubat, ambil lampu sakit, dapat MC semua ni. Okey doktor, mungkin walaupun doktor bukan doktor gigi, tapi mungkin doktor familiar dengan isu-isu berkaitan gigi waktu pemeriksaan ni. Ada yang tanya pasal crown lah, gigi kampal lah.
So untuk gigi ni bukan saya punya expertise, tapi saya cuba yang termampu lah. Untuk gigi setahu saya, selagi dia tak ada masalah jangkitan gusi ataupun gigi yang teruk ataupun panggil dental caries semua ni, dia punya gigi tu walaupun dah kena cabut, asalkan tak ada jangkitan, tak ada masalah dental caries ni, InsyaAllah dia akan diterima masuk. Asalkan kalau walaupun dia pakai gigi palsu, tapi gigi palsu yang jenis tanam lah, bukan gigi palsu yang boleh cabut-cabut tu. Gigi bukan palsu yang jenis lah tanam, mungkin yang macam nature tu, yang tu kita akan boleh diterima masuk lagi dalam tentera. Tapi kalau ada jangkitan, benda tu kena settle dulu. Apa-apa jangkitan, contoh macam yang saya kata tadi lah, dental caries, ada jangkitan gusi ke semua tu, dia kena, sebabkan jangkitan kuman ni dia boleh menyebabkan calon tu jadi sakit lah kalau dia nak buat latihan. Kalau saya rasa kalau siapa-siapa sakit gigi pun tak mampu nak buat latihan ketenteraan, sebab sakit dia teramat sangat, bengkak gusi, lepas tu boleh jadi kembung sikit kat pipi dia tu. Memang buat training dah tengah sakit, lepas tu nak makan pun payah. So macam mana nak melalui training-training yang berat kalau makan pun tak boleh? Betul. Harap menjawab soalan. Okey doktor, lagi satu, banyak soalan yang saya tengok adalah berkenaan dengan masalah kulit. Kurap lah, panau lah, kayap lah, apa, mungkin doktor boleh terangkan apa masalah-masalah kulit yang memang ni lah, memang tak boleh kita terima, dan sebab apa kita tak nak penyakit kulit ni masuk ke dalam tentera. Okey, penyakit kulit yang paling selalu saya jumpa adalah macam panau lah. Panau ataupun dia ada kudis buta, ada macam-macam. Kalau saya nak bagi satu senarai nama penyakit kulit ni, dia macam-macam. Dan saya pun bukan pakar kulit, tapi kalau ada jangkitan kulit, yang jadi masalahnya adalah semasa menjalani latihan tu. Sebab bila dia dengan batchmate dia, bila duduk dengan satu squad ni, kalau sebelum Covid lah, saya cerita sebelum Covid ni, jarak training, bila dia training tu mungkin dia akan duduk rapat-rapat. So jangkitan kulit dia tu boleh menyebabkan calon lain tu juga dapat jangkitan kulit yang sama. So dia akan jadi satu outbreak ataupun jadi satu wabak penyakit kulit dekat satu kawasan camp tu, sebabkan salah seorang tu ada penyakit kulit. So penyakit kulit macam ni memang senang penyakit, senang sangat. Sebab bila askar ni buat guling-guling atas padang tu, yang itu guling sekali sebelah dia, bila dia guling-guling tu, dia boleh dapat sekali penyakit kulit yang kawan depan dia tu ada. And then yang belakang tu sambung sampai ke satu squad dia tu semua dapat penyakit kulit yang sama. Lepas tu akan menyebabkan training tu jadi affected lah untuk dia. Sebab ada orang yang mungkin jangkitan kulit tak teruk, ada orang yang kena jangkitan tu jadi lebih teruk. So macam Covid jugalah. Kalau Covid ni ada yang okey, ada yang tak okey, macam tu lah. So kita tak nak semasa latihan semua benda ni mengganggu latihan tu untuk fully habis dalam tempoh yang ditetapkan. Okey, terima kasih doktor. Jadi tuan-tuan, sebelum kita tamatkan sesi live kita ni, sekali lagi saya promote Dr. Rizal, dia ada channel YouTube dia sendiri, yang mana soalan tak berjawab malam ni tuan-tuan boleh pergi ke channel dia. Ada platform-platform lain yang dia aktif, Facebook, IG, Twitter, beliau aktif di semua platform ni. Tuan-tuan boleh follow beliau dan subscribe channel YouTube beliau. Jadi sampai di sini saja sesi live kita malam ni. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Rizal dapat meluangkan masa. Kita tahu masa doktor ni memang bersama keluarga lagi penting, doktor luangkan masa juga untuk sesi live bersama saya lagi. Jadi terima kasih banyak doktor. Terima kasih. Okay, terima kasih juga Tuan Fakrin sebab bagi peluang kepada saya untuk bersama-sama live dekat dalam channel Tuan. Okay, kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.